إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Pentadbir Sekalian Alam, yang dengan berkat dan dihidup dunia, maka kita masih bagi diberi peluang dan ruang oleh Yang Maha Kuasa Allah SWT untuk kita berkumpul bersama-sama di antara ini bagi melaksanakan solat pada maghrib secara berjemaah, dan salam serta selawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarga baginda, para sahabat baginda dan seluruh fikir baginda serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung lagi dalam membacaan kitab kita, iaitu kitab Idaman Penuntut pada jilid yang kedua. Dalam kitab Idaman Penuntut jilid kedua ni tuan-tuan, dikhususkan kepada dua bab sahaja, iaitu bab yang berhubung kait muamalat dan yang kedua bab yang berhubung kait tentang perkara-perkara munakahat. Dan sebelum ni kita dah bincang satu bab, iaitu bab jual beli dan hukumnya. Jual beli itu maknanya menyerahkan ataupun memindahkan kuasa memilih sesuatu, iaitu satu benda boleh berjual kepada pembeli dengan ada gantinya yang diizinkan oleh syarak. Dan hukum jual beli itu adalah haram, sah dan halal di dalam Islam selagi dia tidak melibatkan perkara-perkara yang syubhah. Selagi dia tidak melibatkan perkara-perkara haram, maka dia dihukumkan harus. Dan ulama membagikan itu tentang hukum jual beli ini ada 5 jenis. Ada jual beli hukum dia diberikan sebagai wajib, dan ada jual beli ini dihukumkan sebagai sunat sahaja. Dan ada hukum jual beli tentang dihukumkan sebagai makruh, dan ada juga jual beli tentang dihukumkan sebagai haram. Tetapi secara amnya semua hukum jual beli adalah harus. Bila jadi wajib, bila suatu perangan atau keperluan, apabila manusia sangat memerlukan, seperti barang keperluan asasi, makanan, beras, roti, tepung gandum, yang ni wajib dijual kalau dia orang nak membelikan apa, untuk mengelakkan daripada berlakunya kelaparan dan kematian. Yang salah bila kita meletakkan, kita demand harga. Beras ni pada asalnya 10 kilo baru 3 ringgit, tapi oleh kerana orang terdesak nak membeli, kita pun letakkan harga yang cukup tinggi. Hukum jual beli dan itu sah, tapi kita dihukumkan sebagai berdosa. Tapi menjual barang tersebut adalah wajib di sisi jumhur ulama. Baik, yang kedua, hukum jual beli juga boleh menjadi sunat bila berlaku jual beli antara penjual dengan pembeli terhadap sesuatu barang yang diperlukan. Contoh, penjual menjual barangan itu berbentuk keperluan harian, termasuk baju, seluar, kain dan sebagainya. Ada orang tanya, Ustaz, apa hukum orang yang membeli ataupun orang yang bekerja di sebuah kedai, kebetulan kedai itu ada juga menjual benda-benda yang haram. Contoh arak, contoh makanan-makanan yang haram, babi dan sebagainya. Yang bekerjalah ada tak kalangan daripada anak-anak Melayu buat Islam. Jadi pendapatan itu macam ni, nak kira halal ke haram. Dalam bab ni kalau tuan-tuan tengok fatwa kebangsaan Persekutuan
dah bincangkan dalam bab ni. Hukum orang Islam bekerja di tempat yang kebetulan ada juga menjual benda-benda yang haram. Arak ke, dia ke, ataupun daging kinjil ke yang telah dikonsumsi dan sebagainya. Jadi fatwa yang menyebut kalau kedai tersebut 70% menjual makanan yang halal sebagai punca utama, maka pendapatan kita sebagai pekerja dekat situ tak boleh disebut sebagai 100% halal. 30% tu ada diusahakan sebab syubhat. Jadi macam mana nak bersihkan diri kita? Suku ataupun 2% ataupun 3% ataupun 4% hendaklah dikeluarkan dalam bentuk kita infak atau sedekah. Yang selebih tu hak kita. Tapi kalau jualan utama kedai tersebut 70% memang bersumberkan benda yang haram, dengan makanan, dengan minuman, termasuk juga pakaian-pakaian yang mendedahkan orang, maka kita bekerja dekat situ 100% jadi kita dikira sebagai haram. Jadi tak salah kalau kita kerja di tempat-tempat yang ada jual benda tersebut. Cuma kena faham 30% pendapatan kita tu bukan hak kita sebab mengandungi unsur-unsur syubhat. Jadi hukum jual beli boleh jadi sunat bila kalau kedai tersebut, kalau kita memerlukan barang-barang keperluan asasi, yang paling utama pakaian. Baik, yang ketiga, jual beli juga menjadi makruh sekiranya seorang itu menjual barang setelah berkumandang azam yang pertama pada hari Jumaat. Hukum jual beli tersebut menjadi makruh. Ada ulama mengatakan menjadi haram. Tapi dalam kaedah mazhab Syafi'i, berlakunya azan pertama pada hari Jumaat dihukumkan sebagai makruh. Hukum jual beli tersebut tetap sah tapi makruh hukum ini. Dan dia juga boleh jadi haram bila kalau azan yang kedua tu telah dikumandangkan, kita masih sibuk dekat bawah, minum teh ais dia, makan capati dia, makan roti tembang dia, ni dah azan, dah nak semayang ni, kita masih lagi melakukan transaksi jual beli, maka jual beli tadi tu tetap sah tapi dihukumkan haram. Hukum jual beli tetap sah tapi kita dikira sebagai orang Islam, dan haram hukum dia melakukan jual beli ketika azan Jumaat yang kedua telah dikumandangkan. Baik, hukum jual beli dalam kitab Idaman Penuntut ni diterangkan ada 3 hukum. Dalam kitab lain diterangkan hukum jual beli ni ada 5. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga dan ada sewa. Setiap satu perkara kalau disebut sebagai hukum, maknanya benda itu menjadi satu peraturan yang kita kena ikut. Syarat hukum, syarat tak sama macam hukum. Syarat tu maksudnya mengesahkan satu perkara tersebut. Macam kita nak semayang tuan-tuan, salah satu syarat sah solat iaitu perlunya ada wuduk. Tak ada wuduk, solat tak boleh didirikan. Yang kedua, syarat sah solat maknanya suci daripada haid dan nifas. Itu syarat. Tapi bila sebut hukum, maknanya setiap perbuatan yang kita mulakan dengan niat dan diakhiri dengan salam, itu hukum. Berbanding dengan sunat. Sunat kalau kita anggap sebagai hukum, tak boleh, maka sah. Tapi kalau hukum kita anggap sebagai sunat, dia menjejaskan ibadat solat yang kita buat. Yang tu perkara yang perlu kita gerakkan. Kita semayang Allahu Akbar, takbir yang pertama kita tak sebut. Hukum solat kita sah ke batal? Batal, sebab hukum menyebut takbir untuk ihram tu merupakan perkara hukum yang mesti disebut. Dan syarat menyebut takbir untuk ihram tu dimestikan tidak boleh terputus. Yang kedua, jangan kurang daripada 8 huruf. Yang sunat mana? Yang sunat angkat tangan. Angkat pun boleh, tak nak angkat pun boleh.
Kita nak kiam, letak tangan dekat badan, dekat dada pun terpulang. Nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Yang tu sunat. Begitu juga dengan rukun jual beli. Dalam kitab ni diterangkan ada 3 rukun. Yang pertama, orang yang berakad, iaitu penjual dan pembeli. Apa makna akad? Iaitu orang yang melakukan perjanjian. Perjanjian untuk melakukan transaksi. Contoh, saya beli barang ni, saya beli hari ni dengan harga sekian-sekian, saya terima. Sah tak sah? Sah. Maknanya ada yang menjual, ada yang membeli. Yang kedua, barang yang dilakukan, barang yang diakadkan, iaitu harga dan barang atau benda yang dijual. Ada barang, ada harga. Saya jual lah hari ni, harga RM5 atau RM10. Sah ke tak sah, tuan? Tak sah. Sebab apa? Kita tak pasarkan harga dia berapa. Yang kedua, bila jual barang, kita tak boleh letakkan syarat. Saya jual hari ni dengan awak, dalam masa setahun saya nak balik. Sah ke tak sah, tuan? Kau ni gila apa semua cakap? Dah minum setahun ni nak minta balik? Tak ada. Dan barang yang kita jual, tuan, mestilah tak ada apa-apa ikatan perjanjian. Kalau awak beli barang ni dengan saya beli barang dengan awak. Tak sah. Ataupun kita letak syarat tentu, saya jual rumah ni kalau mak saya meninggal besok. Saya akan jual tanah ni bila ayah saya meninggal besok atau lusa. Kalau dia meninggal, saya jual tanah tu dengan awak. Tak sah hukum itu. Tak sah. Baik, yang ketiga, iaitu sirah. Apa makna sirah? Iaitu lafaz ijab dan qabul. Apa makna ijab? Memberi. Apa makna qabul? Menerima. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum jual beli mesti ada sirah. Kena tak ikut teks, tak apa. Bang, saya jual harga RM5, saya terima. Sah. Kalau dalam mazhab Hanafi, tak sebut pun tak apa. Sekadar dengan syarat, saya jual, saya beli. Hukum besar. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i ni, tuan, dalam mazhab ni amat memperhalusi. Saya jual barang ni dengan harga sekian, saya terima barang dengan harga sekian. Dan kita ingat, bila sebut tentang sirah ni bukan saja berlaku dalam perkahwinan, bahkan dalam bab muamalah pun benda tu berlaku. Untuk apa? Mendatangkan rasa puas hati pada orang yang membeli. Baik. Kemudian di sini diterangkan rukun yang ketiga dahulu, mengikut susunan kitab Mat'un Al-Badr'in, dalam bab urus niaga dan nikah cerai. Ada 3 kata-kata bahasa Arab yang selalu digunakan, iaitu sirah, ijab dan qabul. Sirah tu maknanya lafaz berlaku dalam satu majlis. Ijab maknanya orang yang memberi. Qabul maknanya orang yang menerima. Dalam jual beli pun berlaku, dalam pernikahan pun berlaku. Fulan bin Fulan, saya, aku nikahkan kau dengan anak aku Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Kalau disebut saya terima seperti yang disebut, sah ke tak sah, tuan? Sah. Tapi orang kita ni terlampau memberat-beratkan. Yang pertama tak ada, yang kedua tu kena panjang. Kepala otak kau. Saya kadang-kadang nyanyi kalau tuan. Kadang-kadang perbayaran tak lebih, yang apa, yang pengadat nak lebih-lebih. Ni tu kena ada tekan sikit. Yang kedua tu pilih sikit. Oh, nada. Dah betul dah ganti tersebut, dah jadi sampai 5 negara. Lama-lama ganti nikah 5 pula nikah lah. Tak apa. Aku nikahkan kau imam dengan ni. Kalau imam kata aku terima, sah tak sah, tuan? Mengamuk bapak ganti. Ni, benda ni kena ingat. Benda ni senang mudah. Sebut nama-nama lelaki tu, Fulan bin Fulan, saya. Aku nikahkan kau dengan Fulanah binti Fulan, berwakilkan wali bapanya padaku dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Aku terima seperti yang tersebut. Jadi benda ni mudah
yang jadi susah itu tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan dalam masa satu perkara ijab dan kabul? Kabul dulu baru ijab. Sah tak tuan-tuan? Sah. Kalau pengantin lelaki itu terlalu nervous, 10 kali sebut tak boleh jadi itu. Ni pengalaman saya tuan-tuan. Saya nikah satu mak Allah ni dekat Masjid Baru. Terpaksa punya kalender tulis. Saya terima nikah pulang binti pulangan binti pulang dengan mas kahwin ni satu kitnet. Dah tulis pun tak disebut. Kita nak suruh dia mandi bulu ke kita kata nak dia begang tuan. Bukan kata pengantin, bapak pengantin nikah pun salah. Dan saya pula disalahkan. Saya tu muka imam, saya apa gambar perkena-kena dengan saya ni. Kalau banyak sangat belum dan itu dah salahkan. Jadi boleh dibuat ijab dulu, kabul dulu baru ijab. Tuan Imam, nikahkan saya dengan fulana binti fulan dengan mas kahwin RM1 bulan. Aku nikahkan kau sekian jam. Aku sah. Baik. Kemudian sirah itu maknanya rupa bentuk perkataan. Ijab itu maknanya lafaz yang menunjuk kepada memberi. Dan kabul itu maknanya lafaz yang menunjuk kepada menerima. Sirah kalam atau perkataan. Kalau ijab maknanya orang yang memberi. Kalau kabul maknanya orang yang menerima. Baik. Bila disebut sirah, berarti terkandung di dalamnya dua perkara, iaitu ijab dan kabul. Ustaz, boleh tak kalau kita buat jual beli ijab je, tak ada kabul? Awak berniaga dengan siapa? Dengan berniaga? Tak sah. Maknanya ijab dan kabul mesti ada pemberi dan mesti ada penerima. Asal masalah jual beli atau nikah kahwin berdasar kepada keredaan dari kedua-dua pihak, tetapi perkara redha itu tersembunyi di dalam hati. Dari itu hendaklah diambil kira dari segi percakapan, lafaz atau tulisan atau isyarat. Jual beli secara TikTok. TikTok tu TikTok. Jual beli secara Shopee. Tengok dekat iPhone buat suka lah macam ni. Sah ke tak sah tuan? Tengok TikTok cantik baju ni, tengok TikTok cantik baju ni. Sah ke tak sah? Adalah mengatakan Ustaz, kalau kita nak beli barang ni, kedai kata, orang ni kata kena bayar cengkrak, di booking lah. Kalau barang tu harga 500, kena bayar cengkrak sekurang-kurangnya 200. Kalau tak ada dibeli, 200 ringgit tu kibet. Ni daripada Islam ke bukan Islam tuan-tuan? Ini daripada sunnah ke bukan sunnah tuan-tuan? Tak boleh Ustaz. Orang ni dah tempah, lepas tu tak jadi nak beli, habis nak contoh, orang ni dah tempah dengan saya nak beli lebih kurang 100 bungkus nasi lemak. Lepas tu tak boleh tegak, tiba-tiba dia batalkan. Siapa nak tanggung kerugian? Ada kata Ustaz, orang ni jual nasi lemak, harga dia contohlah kata RM150. Saya minta tekram, kalau beli bayar RM50. Kalau tak jadi beli, wajib tak tuan-tuan tekram tu kita pulangkan balik? Yang ni ada pembahasan 3 ulama. Orang yang jual beli secara TikTok, orang yang jual beli secara Shopee, barang tak ada. Tengok dekat gambar, setuju tak setuju? Boleh tak boleh? Adalah orang hantar abang, ni saya menjual lembu. Lembu ni harga RM5,000 contoh seekor. Lembu tak ada depan mata, yang ditunjuk di depan kita gambar saja. Sah tak tuan-tuan kita beli lembu tersebut hanya sekadar melalui gambar saja? Dan pula yang tukang modal kata nak beli boleh, tapi kena letaklah di cengkram. Kalau tak jadi beli, duit ni dikira. Yang ni tuan-tuan kena faham betul-betul dalam konsep jual beli berdasarkan maqasid syariah. Baik. Kemudian sebagai contoh, apabila disebut oleh penjual, saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5, itu ijab namanya. Saya jual kepada anda buku ni harga RM10, itu pun ijab.
Saya juallah buku ni dengan awak RM1 pun sama. Saya tolaklah buku ni pada awak dengan harga RM1 pun sama. Bila sebut ijab, ijab ni tak boleh diselangi oleh apa-apa perkataan lain-lain. Dan ijab mesti disebut dengan jelas, bukan dalam bentuk kompromi. Saya juallah pada awak buku ni harga RM5 pun ataupun RM1 ke, terpulang ni kita RM1, sah ke tak sah? Betul? Tak sah. Kenapa? Tidak ditaklidkan harga sunnah. Kita nak beli apa? Nak harga RM5 ke RM1? RM1. Tapi ijab tu tak berapa sesuai. Kemudian apabila disebut, boleh juga disebut oleh penjual, saya jual buku ini dengan harga RM5. Jawab pembeli, saya beli, dengan tidak disebut benda yang dibeli, dan harga pun boleh memadai. Atau ditukar, saya juallah buku ni dengan awak dengan harga RM5. Saya beli buku ni dengan awak dengan harga RM500. RM500 bersama dengan RM2, tuan-tuan. RM5 kan? Sah ke tak sah? Sah. Yang tak sah bila? Yang tak sah kalau dia terima dalam keadaan kurang. Saya terimalah buku ni, saya belilah buku ni dengan awak dengan harga RM4. Sah ke tak sah? Tak sah. Kenapa? Sebab dah berlaku pada ijab, harga dia RM5. Kalau dia tukar kat Islam, RM5 itu jadi RM500, sama nilai, hukum tetap sah. Saya juallah baju ni dengan awak dengan harga RM1, saya terima dengan harga RM1000, hukum tetap sah. Kenapa? Sebab transaksi itu bersifat sama harga, sama nilai, cuma berbeza daripada sudut sebutan. Baik, kemudian bila telah dilakukan ijab kabul sebekan itu, sahlah jual beli sekalipun disebut secara bergurau-gurau. Bersalahan jika disebut secara menggigi-gigi. Yang demikian itu tidak sah jual beli, kerana perkataan-perkataan itu disebut tidak dikasadkan maknanya. Saya tolaklah dengan awak buku ni, saya tolaklah dengan awak air ni, dalam buah dia RM5. Contoh tu gurau. Yang batal, yang tak sah kalau ada sifat menggigi-gigi. Nah, saya pun tak minat air ni lah. Kau nak kau ambil lah, tunjuk kau. Itu menggigi. Itu menggigi. Kemudian termasuk dalam jumlah kata ijab, iaitu benda atau barang ini bagi anda dengan harga RM5 seumpamanya, sah. Atau saya permiliki benda ini kepada anda dengan harga RM5 pun sah, boleh. Kita jadikan dia sebagai lafaz ijab. Kalau lafaz kahwin boleh tak, tuan-tuan? Kita buat itu. Kesian anak kita. Beza dia, tuan-tuan. Dalam bab muamalat dengan menakah, kita kena kasarkan anak kita yang mana satu kita nak nikahkan. Kalau kita ada 4 orang anak perempuan, kena khususkan yang mana satu yang kita nak nikahkan. Kalau dalam bab jual beli, kita dah tahu benda ni saja. Benda ni saja yang kita nak perdagangkan dia ataupun kita tukar ambil. Tapi dalam bab perkahwinan, mesti dikhususkan siapa dan yang mana satu yang nak kita nikahkan. Atau disebut, saya berikan benda ni kepada anda dengan harga RM5 pun boleh. Kadang-kadang dalam bentuk gurauan, kadang-kadang dalam bentuk benda yang serius, yang haram kalau dibuat dalam bentuk menggigit-gigit, yang itu tak sah. Termasuk juga dalam jumlah kata kabul. Contoh dia kata, saya terimalah benda ni dengan harga RM5. Kalau dia sebut, saya terimalah harga ni dengan RM5. Apa RM5? Mahal. Sah ke tak sah, bukan? Apa RM5? Mahal. Yang ni tak sah. Kenapa? Dia lebih pada sifat mempersedu-sedu. Itu sebab bila jual beli tuan, tak boleh kita buat pasal terpulang. Masing-masing ada hak. Bang, ni saya jual buah-buahan ni. Ada yang okey, ada yang okey. Awak kena beli yang ni. Yang ni awak tak boleh nak beli ni. Kenapa? Sebab kita berlainan darjat, contoh. Nak beli buah pun kena ajar. Awak kena beli buah ni. Nak beli buah ni, nak makan buah ni, makan yang ni. Yang ni tak boleh. Yang itu tak sah. Kenapa? Sebab benda itu telah dimuqayyadkan dengan satu sebab.
Sebab bila berlaku transaksi jual beli, kita tak boleh terikat dengan apa-apa. Awak kena beli benda ni. Kalau tak beli benda ni, saya tak nak beli dengan awak. Tak boleh. Sistem Yahudi biasanya begitu. Kita dalam Islam tak terpulang kepada kita. Rasa-rasa kita nak, kita beli. Kalau tak nak, terpulang. Kemudian boleh juga disebut saya redalah berdiri dengan harga RM5 pun boleh. Itu dalam lafaz qabul. Atau disebut saya ambillah berdiri dengan harga RM5 pun boleh, atau saya memilikilah berdiri dengan harga RM5 pun boleh. Baik. Biasanya di dalam jual beli dan akad-akad yang lain didahulukan ijab daripada qabul, tetapi boleh juga tahsa didahulukan qabul daripada ijab. Misalnya seperti kata pembeli, anda jual kepada saya buku ini dengan harga RM5, jawab penjual, saya juallah kepada anda. Saya juallah kambing saya ini, saya belilah kambing saya ini, awak juallah kambing awak ni pada saya dengan harga RM500, yalah saya jual. Boleh. Maknanya dekat situ berlakunya transaksi kabul dijalankan, bau ijab dikemudakan, hukum tetap sah. Demikian juga sah beli, demikian juga sah jual beli jika penjual berkata saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5. Jawab pembeli, ialah. Ini perkataan sah. Kemudian atau berkata pembeli saya belilah daripada anda buku ini dengan harga RM5. Jawab penjual, ialah, pun boleh. Baik. Sah jual beli orang yang menguasai kedua-dua ijab dan kabul. Dalam bahasa Arab disebut sebagai mutawalli atau faini. Dua-dua lafaz ijab dan kabul disebut oleh seorang sahaja. Contoh dia kata, jadi orang yang dia berijab dan dia juga berkabul, orang yang kontrol kedua-dua pihak. Seperti berkata seorang itu kepada penjual, anda jual buku ini dengan harga RM5. Jawab penjual, dia atau saya jual, pun boleh. Dan berkata dia kepada beli, anda beli buku ini, jawab beli, ya, atau saya beli, pun boleh. Jadi dalam ini tuan-tuan, syarat penjual dan pembeli mesti ada sekurang-kurangnya 6 kriteria. Yang pertama, orang yang nak melakukan transaksi jual beli, orang tu mestilah sekurang-kurangnya sudah cukup umur atau balik. Tak sah jual beli pada kanak-kanak, tak sah jual beli berlaku pada orang gila. Makruh melakukan jual beli kepada orang yang ada penyakit gila tapi gila dia bermusik. Dan mengikut pendapat Imam Syafi'i, tidak sah jual beli dengan kanak-kanak. Kalau kanak-kanak tu belum sampai lagi status akil balik. Kalau umur dia memangis, tetap tak sah. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan ujilah anak-anak yatim itu sebelum balik, sehingga mereka cukup umur, yakni dewasa. Kemudian jika kamu nampak dari kerendahan mereka, daripada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru, yakni merebut peluang sebelum mereka dewasa. Dalam mazhab Imam Syafi'i, melakukan transaksi jual beli dengan kanak-kanak tak sah, dengan orang gila pun tak sah, atau melakukan transaksi dengan orang yang penyakit gila ni bermuslim, hukum tetap sah tapi makruh. Tapi dalam pendapat mazhab Imam Hanbali dan juga Hanafi, hukum sah jual beli pada kanak-kanak tersebut kalau kanak-kanak tu sudah memayis. Lebih-lebih lagi barang yang nak dijual belikan tu sifat dia, bentuk dia rendah. Contoh, jual beli sekilo gula, sah ke tak sah tuan? Sah. Jual gula-gula RM1, hukum tetap sah. Ataupun beli benda yang murah, belilah cili sekilo, juallah dengan saya cili sekilo berapa, saya nak sekilo je. Sekilo ni berapa? RM20 saya kata, hukum tetap sah berdasarkan kepada mazhab Hanafi dan Hanbali.
Cuma sebahagian daripada ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan hukum sah jual beli kepada mereka budak-budak yang belum lagi mencapai usia akil balik berdasarkan harga barang, kuantiti barang dan benda yang nak diperdagangkan. Yang tak sah bila melakukan jual beli jual beras tapi bukan sirup, 2 biji beras, yang tu tak sah. Baik. Kedua, penjual dan pembeli mestilah orang yang waras. Tak sah lakukan jual beli kepada orang gila. Sebagaimana hadis daripada Abu Daud yang bermaksud tidak dikira salah satu atau tidak dipertanggungjawabkan terhadap 3 jenis manusia. Satu, orang yang gila hilang kewarasannya sehingga dia pulih, terhadap orang yang hidup hingga jaga, dan terhadap kanak-kanak hingga balik. 3 golongan ni dicabut pena ni. Bila sebut gila ni tuan, gila dia macam mana? Kalau gila waktu dia dibuat, waktu dia dalam keadaan nak melakukan ibadat, maka sepanjang dia sakit amal ibadat dia cantik. Tapi gila itu disebabkan dengan perbuatan dia, dah tahu merempit tu salah. Remaja pun suka merempit, tua pun sama suka merempit. Accident, kemalangan, nak ke mana? Nak merempit tu. Bila jatuh, berlaku pula gegara dekat kepala, jatuh gila. Ada ulama mengatakan orang ni tetap tulis dengan kemukaan. Setakat mana? Setakat dosa yang dibuat. Setakat dosa yang dibuat. Baik, yang kedua, begitu juga dalam hadis ini terpakai kepada siapa? Orang yang nak melaksanakan solat. Syarat sah solat mesti sempurna akal fikiran. Orang gila tak wajib. Ustaz, orang ni bila tak bermusim, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Salah makan ubat, habis jadi gila. Kalau tak makan ubat, jadi begini. Kalau makan ubat, dia sihat. Hukum wajib kalau dia dalam keadaan sihat. Boleh tak dia jadi imam? Boleh, sah, tapi makruh. Kenapa? Sebab takut tengah-tengah sembahyang dia lari tinggal. Ini makmum belakang tuan, mana imam dah lari tinggal. Hukum solat sah, tapi makruh. Kedua, kita tengoklah tuan-tuan keadaan mak ayah kita. Selagi akal dia sempurna, ingat, kenal kita, hukum solat tu wajib takkan diri. Tapi kalau dah kejap ingat, kejap lupa, kejap ingat, maka dah tak wajib lagi pada diri. Saya mengajar satu tempat tuan-tuan, hamba Allah ni, dia ni memang rajin tuan-tuan. Waktu dia muda sampai tua, surau ni memang tak pernah dia tak datang tuan-tuan. Maghrib ke, subuh ke, mulai ke, pukul 3 pagi, 4 pagi pun dia datang. Satu ni tuan-tuan saya tahu Allah ni, walaupun dia dah besar, tapi dia istiqamah tuan-tuan. Datang ke surau, datang ke masjid, datang dengan jubah, dengan songkok putih ni, dengan selipar. Nah, jadi cerita tuan-tuan, hamba Allah ni, Allah Ta'ala uji dengan satu penyakit, hilang ingatan. Dia pergi subuh, solat subuh dekat surau, balik tunggu-tunggu ayah tak balik. Kat rumah anak tunggu tak balik. Mana ayah ni tak balik-balik solat subuh ni? Bukan 1 jam, bukan 2 jam, 3 hari tak di rumah tuan-tuan. Keluar dalam WhatsApp group, kalau boleh jumpa ayah saya ni, tolonglah beritahu. Tuan-tuan tahu kat mana dia sampai. Waktu subuh tu, dengan tak pakai helmet dia, dengan tak ada buat video dia, naik motor kap, dah sampai dekat Batu Pahat tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala nak selamatkan dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia ni istiqamah dalam jaga Allah ni. Adalah orang tolong bagi dia makan, tanya dia tinggal kat mana. Sampai dah satu hari dapat tahu kat mana asal-usul dia, polis hantar sampai rumah tuan-tuan. Kenapa? Ini Allah Ta'ala jaga orang yang sentiasa memberikan rumah Allah. Baik, kemudian yang ketiga, iaitu kanak-kanak sampai dia balik. Itu sebab kanak-kanak ni tak boleh ditaklifkan dengan hukum pada dia. Awak angkat Quran ni, anak kita yang kecil. Kalau diangkat sendiri, Quran jatuh, dia tak dia berdosa. Anak kita yang betul lagi memayis,
angkat kuat, campakkan dalam kadar tutup, ataupun bau mayis, angkat kuat, jatuh untuk misal kata, dia tidak ditakdirkan dengan hukum. Tapi kalau dia angkat disebabkan arahan kita, memang kita tahu dia tak mampu nak mengangkat, memang akan jatuh, maka kita itu sebagai berdosa. Jadi kanak-kanak ni ikut dalam pendapat mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah kalau kita lakukan jual beli pada diri. Cuma ada sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian daripadanya dalam mazhab, dalam ulama Syafi'i. Baik. Yang ketiga, penjual dan pembeli adalah bebas daripada sebarang ikatan dan bebas bertindak atau memilih. Macam kita pergi pasar tuan-tuan, nak beli ikan, hak kita. Pada apa yang kita suka. Sebagaimana pun Allah Ta'ala hanya maksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan, jangan gunakan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dalam jual beli tersebut tak boleh terikat dengan apa-apa sebab. Kita tak boleh ketak yang tukang pembeli, kita tak boleh ikat dia dengan satu sebab, dan kita tak boleh maksa dia. Belilah benda ni, belilah. Terpulang pada kita. Nak beli pun boleh, tak nak beli pun boleh. Baik, yang keempat, pembeli mestilah Islam sekiranya barang yang dijual itu adalah ayat-ayat Quran atau hadis. Lain daripada itu tak boleh. Dan ayat-ayat tersebut tetap mestilah diletakkan di tempat yang dimuliakan. Dan harga yang letak pun ialah harga yang munasabah. Baik, yang kelima, tidak boleh menjual senjata kepada musuh Islam. Pedang ke, pistol ke, peluru ke, dan kita tahu dia ni memang musuh Islam, dan kita tahu dia ni seorang murtad, dan kita tahu dia ni seorang yang akan meletak Islam, maka haram kita jual peralatan perang pada dia. Kenapa? Sebab dia akan menggunakan benda ni untuk menyerang Islam. Yang keenam, merdeka. Yang ini tidak sah jual beli dengan hamba, ataupun orang yang dalam keadaan terbelenggu, ataupun orang yang dalam keadaan dipenjarakan. Yang boleh pada orang yang bebas merdeka. Baik, kemudian syarat barang yang hendak kita jual belikan. Yang pertama, barang tadi itu mestilah bersih daripada segi syarat. Tidak sah jual najis atau bangkai. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, anna Rasulullah naha nasamin qalbi. Yang bermaksud sesungguhnya Nabi melarang daripada mengambil harga jualan hati. Ustaz, saya nak jual cacing boleh? Sah tak tuan kita menyediakan cacing? Cacing ni jual untuk apa? Cacing ni saya jual untuk tujuan minuman contoh. Awak menyediakan, dia kena makan. Ada jual tak allergikan, jual. Kalau nak kasih allergikan tu lebih sedap, letak 3 ekor cacing dalam tu. Lagi sedap allergikan tersebut. Sah ke tak sah tuan? Tak sah. Tapi kalau tujuan untuk pertanian, maka dibolehkan. Sebab kita ni tuan, kalau nak beli tanah ataupun nak beli tanah, kalau kita gali tanah tu kalau dia kacim, tanah tu suruh. Kalau tanah tu kacim, tanah tu boleh buat cucu tanah, tapi dipuang suruh. Tak sama macam tanah yang dikacim. Yang kedua, Ustaz, boleh tak saya jual cacing ni dengan tujuan untuk apa? Jadikan sebagai alat kosmetik. Kita kata betul, boleh. Sebagai apa? Sebagai alat kosmetik. Saya proses cacing ni untuk dibuat kosmetik. Supaya apa? Supaya kulit saya licin macam cacing tutup. Yang itu boleh, harus boleh. Yang tak boleh kalau bersifat makanan. Ustaz, saya ni Islam, tapi saya pengen jual babi atau lanji dulu. Saya tak makan babi, saya tak ikut, saya tak ekspor, saya tak makan, tapi saya masuk saham. Halal ke tak halal tuan berapa ni? Haram. Begitu juga dengan anjing. Mana-mana hukum dia bersifat haram, maka tak sah.
Sebenarnya Nabi sebut sesungguhnya Nabi melarang daripada mengambil harta jual Nabi. Baik, kemudian yang kedua, tidak sah juga menjual sesuatu yang terkena najis yang tidak dapat disucikan, seperti penjual minyak wangi yang bercampur dengan benda najis. Minyak wangi adalah najis kan itu. Ustaz, yang masuk tu bukan najis, arak. Bir tu. Arak ni najis ke tak najis juga? Dalam hadis Nabi sebut kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram. Tiap-tiap yang memabukkan itu adalah arak, dan tiap-tiap arak hukumnya haram. Jadi bila sebut tentang arak tuan, ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan arak itu haram diminum, tapi tak dikira sebagai najis. Habis tak, kalau kena kat baju kita macam mana? Sekadar kita lalukan air, nak basuh boleh, tak nak basuh pun boleh. Sebab tu, sebab arak tu bukan najis. Dia disebut sebagai benda yang diharamkan minum. Ada ulama kata arak tu najis, disebut sebagai najis mutawassitah. Tak boleh minum, dan kalau kena kat pakaian kita, maka benda tu bernajis. Wajib kita lakukan taharah. Kalau tuan-tuan tanya saya lebih berpegang kepada pendapat ulama yang kedua. Arak tu haram betul, dan juga disebut sebagai najis. Kalau kena kat pakaian kita, tak sah kita buat solat selagi kita tak menyucikan arak tersebut. Kemudian bercampurlah contoh, minyak bercampur dengan najis contoh tuan. Dalam mazhab Hanafi mengatakan boleh jadikan benda itu halal. Contoh, minyak dengan najis bercampur, minyak masak. Cara ni kita masukkan dalam plastik, bocorkan sikit bahagian bawah ni. Yang keluar tu semua air, yang tinggal tu najis apa yang tinggal tu minyak, maka yang itu boleh kita pakai. Lain daripada itu tak boleh. Masuk sebab apa? Berjauh itu muharib. Kalau masuk dengan sebab berjauh, perbuatan yang tak disengajakan, maka boleh. Selagi dia boleh dipisahkan, maka boleh diguna. Kalau muharib tak boleh dipisahkan, maka tak boleh diguna. Baik, yang ketiga, barang yang dijual mestilah mendatangkan faedah dan bermanfaat, di mana tak sah kalau kita jual satu benda dengan benda yang tak munasabah. Saya jual dengan awak dengan 2 biji cili ni. Cili apa? Cili tu. Sah ke tak sah tuan-tuan beli tu? Sah. Pasal apa? Cili tu zat dia besar, dan dia ada harga walaupun dia biji. Tapi yang tak sah bila benda tu terlalu kecil. 2 biji beras, boleh tak kita berniaga tuan-tuan? Benda tu bermanfaat ke tak manfaat? Gula, 2 biji gula contoh saya kata, ataupun saya jual dengan satu sudu gula dengan harga sekian. Sah ke tak sah tuan? Tak sah. Kenapa? Sebab dia tidak mendatangkan apa asuman manfaat. Baik, yang keempat, barang mestilah hak milik penjual atau wakil penjual, bukan dicuri. Kalau benda itu dicuri, maka tak sah. Milik penjual, orang yang menjual, ataupun wakil, iaitu pekerja, sah. Dan yang kelima, dapat diserahkan barangan kepada pembeli ketika akad. Masa itu juga berlaku. Bang, saya jual air ni satu kotak, dengan harga RM20 contoh. Bila buka ada kurang sebotol. Boleh tak diteruskan benda? Boleh, dengan syarat lekatkan benda yang kuat. Lekatkan barang yang terkuat. Yang keenam, penjual dan pembeli mesti tahu jenis, kadar dan sifat barangan jualan. Tahu hari ini air mineral, tahu buatan mana, tahu bagaimana proses, sah jual tersebut. Tapi kalau setakat menjual, tak tahu jenis dia, tak tahulah kadar dia berapa dan sebagainya, maka hukum jual beli tadi itu menjadi tidak sah. Macam kita tentang kita bayar harga dengan harga RM3, yang kita tahu kita dapat 2 liter air. Satu botol ni penuh juta air. Kalau buah tak sampai 2 liter, boleh tak kita laksanakan jual beli? Tak boleh. Sebab kita bayar
dengan harga RM2, RM3, kita dapat dengan 2 liter air. Kalau terkurang sangat tu tak boleh, kecuali kalau masing-masing tetap. Bang, saya jual air dengan abang, air ni tak sampai liter, kurang sikit, mungkin ada 1,8 liter tu. Harga saya kurangkan, tak apalah saya beli walaupun kurang, itu sah. Itu sebab jual beli ni dalam mazhab ni, kalau boleh yang itu bertentangan mata, maknanya mesti datangkan kepuasan antara dua pihak. Baik. Syarat ijab dan kabul ada 5. Satu, tak boleh diselangi dengan perkataan lain yang tidak ada hubungan dengan akad jual beli. Saya jual air ni, kita jangan saya jawab contoh dengan harga RM5 contoh, apa saja, tak sah. Bila sebut ijab, maknanya perkataan itu berlaku dalam satu majlis. Saya jual air ni, saya jual kitab ni, saya jual rumah ni dengan harga sekian, berlaku dalam satu sirah atau hukum besar. Jangan masukkan perkataan lain, kecuali kalau dalam keadaan darurat yang tu boleh. Habis Ustaz, macam mana kalau untuk gagap Ustaz? Sebut perkataan berhenti, sebut perkataan berhenti, yang tu lain, yang tu disebut sebagai orang ni dalam darurat asyari. Tapi kalau kita sengajakan dalam keadaan betul darurat, maka tak sah. Yang kedua, tidak boleh diam atau terputus jarak yang terlampau lama antara ijab dan kabul. Tapi dalam mazhab Hanafi, sah jual beli hanya dengan saling beri dan menerima sahaja. Nak laksanakan jual beli, dapat ijab ni, dari straight to the point. Jangan berhenti dalam keadaan yang lama. Kita dah sebut ijab, kita dah sebut ijab. Yang kabulan nak menerima lama sangat, lebih kurang dekat 3 minit baru diterima. Yang tu tak sah, maka kena ulangi. Tapi dalam mazhab, contoh dalam mazhab Imam Hanafi mengatakan boleh dan sah jual beli sekadar kita berisyarat saja. Saya jual, saya beli, cukup. Baik, kemudian yang ketiga, syarat ijab dan kabul, mestilah sama ijab dan kabul dari segi maknanya walaupun berlainan daripada segi lafaz. Macam tadi sebutlah, saya jual air ini dengan harga RM5, saya terima air ini, saya beli air ini dengan harga RM500, sah. Kalau disebut saya jual air ini dengan harga RM5, ya, saya beli air ini dengan harga RM1, sah atau tak sah, tuan? Sah kalau ada keadaan daripada orang yang membeli. Saya jual air ini dengan harga RM5 contoh, saya beli air ini dengan harga RM4, tak sah, kecuali kalau penjual tu redha. Tak apalah saya jual lagi, walaupun disebut RM5, hukum kita tak sah kalau ada keadaan antara sebelah pihak. Baik, kemudian yang keempat, tidak boleh dihadkan masa dan waktunya. Saya jual rumah saya ini dalam masa 5 tahun, lepas 5 tahun aku kena keluar, tak sah. Saya jual tanah saya ini dalam masa tempoh 7 tahun, lepas tu saya nak balik, pun sama. Ataupun yang kelima, tidak boleh ada lafaz saya akan jual rumah ni kalau isteri saya meninggal. Sah ke tak sah? Tak sah. Saya akan jual kereta isteri saya ni kalau dia meninggal. Kalau tak meninggal, nak jual ke tak jual juga? Tak mati-mati dia jumpa gitu. Bila aku nak jual kereta ni, contohlah, maka jual beli betul itu tak sah. Senang tuan. Maknanya kalau kita ikut cara senang, proses berlakunya transaksi itu mudah. Proses berlakunya jual beli itu mudah. Cuma kita ni kena faham betul-betul. Bila mengaji bahagian betul-betul, faham betul-betul. Jangan cukup sana sikit, cukup sini sikit. Ustaz saya cakap macam ni, ustaz awak cakap macam ni. Betul. Dia rujuk dekat mana? Kitab mana? Ada tak boleh dengan fatwa? Tak ada. Tak ada, macam mana boleh buat begini? Buat ada yang tak boleh tuan. Macam baru ni saya terima satu WhatsApp. Dia sebut, Ustaz, itu ni dalam Islam ada 3 hukum. Ada hudud, ada kisas, ada ta'zir. Yang kita faham, orang yang murtad, hukum dia hudud ke ta'zir tu kan?
atau kisas. Orang Islam yang murtad kena hudud ke, kena takzir ke, kena kisas? Kisas kalau dia melakukan pembunuhan, balik timbal balik. Orang yang mencuri dengan merompak, orang mencuri hukum dia apa? Kena kisas ke, kena takzir atau belum? Nanti saya terangkan apa. Jadi ditanya saya, Ustaz, betul ke orang yang murtad, orang Islam yang murtad ni, maka hudud dia, kita tak boleh rejam dia sampai mati, kita tak boleh bunuh dia sampai mati. Sebab apa? Sebab dia kata ada ulama ni sebut orang yang melakukan murtad kalau zaman Rasulullah dan zaman Sayyidina Abu Bakar, selagi orang yang murtad zaman tu dia bunuh. Sebab apa? Sebab zaman tu tak ada persempadanan negeri. Jadi dia ni bebas melakukan pencerobohan, penjenayaan ataupun melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan Islam, maka hukum bunuh pada dia. Dan tu dia kata macam manalah pendapat ulama sekarang mengatakan orang yang murtad, ada ulama kata dia ni dia bagi tempoh masa 3 hari untuk bertaubat. Ada juga ulama mengatakan dia bagi tempoh selama seumur hidup dia untuk dia bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, dia tak nak kembali pada Islam dan dituduhlah dalam negara kita dalam keadaan persempadanan yang dijaga oleh kerajaan kita, dan dia ni tak melakukan apa-apa kerosakan kepada negara kita, maka dia dibiarkan dalam keadaan murtad. Boleh terima dalam pendapat. Dia sebut 2 orang tokoh ulama di Malaysia yang sebut statement itu. Saya pun save tuan-tuan kenyataan 2 ulama sebut. Saya kata benda ni kalau dibiarkan rosak Islam. Kita tengoklah orang yang murtad ada tak mereka letak pondok Islam. Yang terbaru ni ajaran apa? Yang kat Melaka ni apa nama tu tuan? Hak ke, hak ke, hak orang terbaru tahu kan? Nabi Muhammad tu Tuhan, Tuhan tu Nabi Muhammad. Tuhan tu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tu Tuhan. Dia cakap tuan-tuan, kita nak kata dia betul tuan. Ini dia kira betul tuan. Murtad ke tak murtad? Kita nak biarkan tu, nak bagi tempoh, tak apa. Islam kata, ulama kata, dia diberi tempoh, boleh bertobat sepanjang hidup dia. Kalau dia hidup 20 tahun, dia tak bertobat, agak-agak Islam boleh tercemar tuan. Itu sebab saya kata dengan dia, saya tak setuju pendapat ulama ni, pandangan saya. Kalau kita kata setuju, maknanya ramai orang Islam yang murtad, yang banyak berkonten Islam. Tuan-tuan tengoklah dekat negara-negara kita Malaysia. Orang Islam sana murtad tuan-tuan. Ada satu Allah tu, dia murtad. Agama agak apa? Nama Islam. Agama Kristian. Dia sampai beri cadangan, dia ajak ambil, jom mana-mana yang murtadin kita sama-sama makan daging babi. Dia kata dalam Alkitab tak ada mengatakan daging babi itu haram dimakan, semua boleh. Dia cakap macam tu tuan-tuan. Dan tak ada seorang lagi padri asal Islam murtad. Dia buat cadangan. Dia kata dicadangkan kepada Menteri Agama kat sana ada 300 ayat Al-Quran perlu dimasukkan. Kenapa? Dia lebih pada bentuk sifat rasis. Engkau siapa nak campur tangan sedangkan kau dah murtad? Itu Islam sepatutnya jatuhkan hukuman kepada dia. Itu sebab saya kata dengan Allah ni, kawan saya kata saya tak setuju dengan pendapat ini. Sebab apa? Sebab isu yang buat tu memang banyak datang kebenaran. Itu sebab saya kata dalam bab agama betul-betul apa pun faham betul-betul. Kalau tak tahu, berhujah. Saya memang selalu hantar email tuan-tuan. Kalau ada bab-bab saya tahu, saya akan selalu email pada laman web Hidayah Persekutuan. Dulu Dr. Zabir Bakri. Ulama ni memang saya sayang tuan-tuan. Sampai sekarang pun kadang-kadang saya sempat tanya dia, kalau info saya ada juga ustaz yang saya gunakan. Tapi dalam ramai itu, saya paling suka dengan Dr. Zakri. Cara dia, tawaduk dia, relax. Sampai ada orang tuduh dia Wahabi pun dia tuan. Wahabi macam mana? Kalau kita kata orang Wahabi tuan, sedangkan kita dia bukan begitu, kita nak menanggung itu berat tuan. Berkhilafiah kalau Islam itu boleh, tapi berfiqah hukum dia. Baik Allah. Di depan kita sambung dalam bab tuan. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.